Okay, latihan lepas ada masalah tak? Boleh buat tak graf? Bukan graf. Cari kuartil dengan persentil ni. Boleh cari tak? Boleh cikgu. Boleh. Okay, kita tengok jawapan yang pertama. Sekejap, saya tutup ni dulu. Okay, jawapan pertama. Kuartil pertama. Apa jawapan dia? 1/4 daripada jumlah data 100 jadi data yang ke berapa ni? 25. 25. So kalau tengok dekat graf ni 25 ada dekat sini. Yang ini ni. Okay, kita turun ke bawah, berapa bacaan dia? Ingat lagi cara nak baca? Cari dulu beza antara dua tempat ni. Okay, awak dapat beza dia 5. Lepas tu bahagikan dengan 10 sebab ada 10 kotak. Jadi satu kotak adalah 0.5. So sekarang ini tanda ni berada pada kotak ke berapa ni? Dua, tiga, 4. Saya pun tak nampak ni. Kotak ke berapa? 13 kan cikgu? 13. Bukan Daripada sini ke sini. Dapat tak? Dapat tak tanda ni? Daripada 7.5 hingga 28.5 ni, yang ni tanda ni kotak ke berapa? Kotak yang ke 7. Sini dah 5. Nampak Sini 5 tambah 6, 7. Kotak yang ke-7, jadi 7 darab 0.5, awak akan dapat 3.5. So, jadi 12.5 tambah 3.5, jadi berapa jawapan dia? Kuartil pertama adalah berapa? Satu kotak 0.5. 7 kotak 3.5. Jadi 12.5 tambah 3.5 akan jadi 16 cikgu. 16. So jawapan kuartil pertama adalah 16. Okey, nombor 2, kuartil yang kedua, median. Median adalah kuartil kedua. So nak cari kuartil kedua, 1/2 darabkan dengan bilangan data. So awak dapat 50. So 50 dekat sini, cari panjangkan guna pembaris sampai graf turun ke bawah. So berapakah bacaan ke sini? Kalau tengok dekat sini, sini 5, sini 6. 6 kotak. Kalau 6 kotak, 0.5 darab 6 awak dapat 3 kan? Jadi 12.5 tambah 3 jadi berapa? Saya salah tengok lah. Yang pertama ni salah ni. Saya salah tengok tempat. Bukan 16. Sinilah kuartil pertama. Apa jawapan dia? Mana pen saya tadi? .5 tambah 3.5 berapa? Ini kuartil pertama kat sini, saya salah tengok kat sini. 11. 11. Okay, so 11. Kuartil kedua? 12.5 tambah dengan 6. Bukan 6, 3. 6 darab 0.5 adalah 3. So 12.5 darab tambah 3 jadi 15.5. 15.5. Kuartil ketiga pula berapa?
3/4 daripada 100. So, dapat berapa? 75. Okey, 75 dekat sini, gariskan sampai dekat graf turun bawah. Okey, so berapakah bacaan dekat sini? Kalau tengok ini adalah kotak yang keempat. Kotak yang keempat, maksudnya dia adalah 2. 17.5 tambah 2 jadi 19.5. 19.5. Okey, yang keempat, persentil ke-65. Persentil ke-65 maksudnya 65% daripada jumlah data. So, sama dengan 65. So, 65 ada dekat sini, baris, turun bawah. So, apakah bacaan dia? Salah. Ini yang ini bacaan dia. Yang ini. Kalau tengok dia dah dekat tengah-tengah. Jadi dia adalah berapa? 18.5. Berapa? 18.5. 18 kalau kat sini. So kalau jawab 18 pun kita boleh terima lah sebab lebih kurang lah kalau ikut graf awak. So 18 kita terima. Kalau 18.5 jauh sangat. Kalau 18 kita terima. 18.2. Hah? 18 kita terima. 18.2. 18.2. 2. Asalkan dia 18, dia di antara ni. Jawapan dia antara 17.5 hingga 18.5 kita terima. Okay, so buat 18.2 ke 18.3 ke, kita terimalah jawapan dia. Okay, dikira betul lah. Gantung pada graf awak. Okay, ada dapat jawapan lain tak? Boleh eh? Kita pergi yang seterusnya. Okey, yang seterusnya. Daripada graf, cari kuartil pertama, median kuartil 3 dengan persentil ke 35. So, sama je lah cara dia. Nak cari kuartil pertama, 1/4 daripada jumlah data. Jumlah data adalah 50. Jadi berapa? 1/4 daripada 50? Berapa dapat? 25/2 ke cik? Ish, 25/2 tak? 12.5. 12.5. Okey, kalau tengok kat sini 12.5 dekat mana? Okey, kalau 5, beza di sini adalah 5. Jadi 2 kotak kita kira 1. So, kalau 12, maksudnya 12, 4 kotak. Tambah lagi 1 kotak untuk 0.5. So, kat sinilah. Kat sinilah. 12.5 kat sini. Ini 12.5. So, gariskan pembaris, turun, bawah. Okey. Nak cari pula kat sini berapa? Cari dulu beza 29.5 dengan 24.5 ni berapa? Kita dapat beza dia 5 kan? So 5 bahagi 10, 0.5 sama macam tadi juga. Jadi satu kotak 0.5, dua kotak 1. So sekarang dia berada pada kotak yang kelima. Jadi berapa kita kena tambah ni? 10 cikgu. 10 tak? Satu kotak kecil 0.5. So sekarang dia berada pada kotak yang kelima. Jadi kita kena tambah 0.5. 0.5 satu kotak. Kalau 5 kotak? 0.10. 5.5. Dia macam ni nak tahu. Okey, kita tahu dia punya kotak 29.5 tolakkan dengan 24.5. Jarak antara dua skala tu. Okey, jawapan tu nanti kita bahagi dengan 10 sebab ada 10 kotak.
Jadi awak akan dapat 5 per 10 bermaksud ialah 0.5 kan. So sekarang ini yang kuartil pertama ni tanda dia berada pada daripada 24.5 adalah 5 kotak. Jadi 0.5 tu darabkan dengan 5. So awak akan dapat berapa? 2.5. 2.5 bermaksud daripada 24.5 ni tambahkan dengan 2.5. Nak tahu berapa bacaan sini. Jadi jawapan dia adalah 32. 32 mustahil sebab dia di antara 24.5 hingga 29.5 je. 30. Pun salah. Mana pen saya ni? Hilanglah pula. Okey ni. Okey, kita tengok yang pertama ni, nombor yang kecil yang dekat dengan ni ialah 24.5. So 24.5 tambahkan dengan yang kita kira tadi 25. Jarak sini ke sini ialah 2.5. So awak akan dapat berapa? 27. 27. So kuartil pertama adalah 27. Okey. Kuartil kedua median 1/2 daripada 50. So awak akan dapat 25. 25. Okey, 25 dah ada kat sini. Gariskan saja guna pembaris. Turun bawah. So bacaan dia dekat sini. Dekat sini ni. So sini berapa ni? Okey, kita tahu jarak antara 34.5 dengan 29.5 ni adalah 5. So satu kotak macam sama juga macam ini, 0.5. Okey, ini garisan ini berada pada kotak yang ke, sebab sini 5, sini 6 lah. Satu. Kotak yang ke-6. Jadi 6 darab 0.5 awak akan dapat 3. 3. Jadi berapa bacaan kat sini? Kalau 32.5 betul tak cikgu? 325 betul. Okey, maksudnya 29.5 ni tambahkan dengan 3. So dapatlah 32.5. Okey. Yang ketiga, kuartil ketiga. Kuartil ketiga ialah 3/4 daripada jumlah data. Awak dapat berapa? 37.5. 37.5. Okey, so 37.5. Okey, kalau tengok kat sini 37 ialah 4 kotak. 0.5 satu kotak lah kat sini. Sini ialah 37.5. Okey, gariskan. Turun bawah. Okey, kalau tengok dia berada tengah-tengah kotak. Kotak yang ke-4 dengan 5 ni. So dia 4.5 lah. Okey, kotak kat sini 4.5. So 4.5 darab 0.5 jadi berapa? 22.5. 2.25. 2.25 Okey, 2.25. Jadi berapakah bacaan dia dekat sini? Tambahkan dengan 34.5 dia akan jadi 36.75. 36.75. Okey, so ini jawapan kuartil yang ke-3. Okey, so yang keempat persentil pula. Persentil ke-35 bermaksud 35% daripada jumlah data. So berapakah jawapan dia? 35.2. 35/2. Kalau tukarkan 17.5. 17.5. Okey, 17.5 ada kat mana? Pen saya ni. Okey, kalau tengok dekat sini lah, ni 15. 2 kotak 16, 2 kotak 17. Jadi 17.5 satu kotak. So 17.5 kat sini. So ambil pembaris, gariskan.
turun bawah. So, berapakah bacaan dekat sini? Sini tak sampai 1 ni. Kalau kira 1 pun kita kira betul lah ni. Okay, apakah bacaan dekat sini? 0.5 cikgu. 0.5 tambahkan dengan 0.5. So akan dapat 1. 1. Jom. 95 tambah 0.5. 10. 10 tak. Tak Tengok sini. Huruf nombor yang pertama adalah 29.5. Kita tambahkan dengan 1 kali 0.5 ni. Tambahkan 0.5 lah. So dia akan jadi 30 ke? 30. Okay, so inilah jawapan dia. Okay, selesai. Okay, untuk jawab graf ni awak kena pandai baca yang kat bawah ni je. Kalau awak salah baca, salah lah. Okay, kalau lemah lagi kena praktis lagi lah. Okay, ada banyak lagi soalan lepas ni. Okay, ada soalan? Tak ada, kita pergi seterusnya. Okay, Raja di bawah menunjukkan apa ni. Okay, jisim dalam kg, pengukusan dikumpul oleh sebuah pejabat. Okay, lengkapkan jadual ruang jawapan. So, inilah yang awak akan dapat. Sepatutnya awak dapat macam ni. Tak ada masalah ni. Dah siap semak. Pastikan semua betul. Dah ke belum? Dah cikgu. Dah, semua sudah Kita pergi ke surat seterusnya. Okay, lepas buat dah isi graf, ada isi jadual ni, kita kena buat graf. Ingat skala dia, dah bagi skala 2 cm kepada 3 kg paksi mengufuk. Okay, mengufuk. Jadi kita guna yang sempadan atas ini. Kita start dengan sempadan bawah sebab kita nak buat histogram. Histogram start dengan yang ini, berakhir dengan nombor ini. Okay, 0.5 start, akhir dengan 21.5. Okay, 2 cm kepada 1 bungkusan pada paksi mencancang. So, kita ambil dia punya kekerapan. Okay, untuk histogram kita guna kekerapan, sempadan bawah, sempadan atas. Okay, titik tengah ni untuk poligon kekerapan. So, yang ni tak payah kira lukis poligon. So, kita guna kekerapan dengan sempadannya. Okay, so kita buatlah dia punya graf. Okay, mencancang ni dia punya jarak dia, skala dia 1. Dia punya bawah ni, sempadan bawah akhir dengan sempadan atas. Okay, so sambunglah rapat-rapat guna pembaris. Ikut kekerapan dia. Okay, histogram mudah. Senang. Okay, boleh? Boleh cikgu. Okay, kita pergi yang seterusnya. Okay, yang ini pun sama juga. Yang ini disuruh lukis poligon kekerapan. So, kita lengkapkan jadual dulu. Dia dah bagi, apa ni, yang pertama ni dah bagi. So, kita boleh follow seterusnya lah. Tahulah saiz dia berapa. Okay, saiz kelas dia 5. So, saiz satu ni 5 lah. Okay, pastikan pattern dia lebih kurang sama baru jawapan awak betul. Kalau awak rasa ada tiba-tiba 36 kat sini, itu dah tersilap lah tu. Okay, kekerapan tengok pada sini. Titik tengah tambahkan 21 tambah 25 bahagi 2. Had bawah tambah had atas bahagi 2. So dapat yang pertama tambah je 5. Okay, sudah? Dah belum? Dah cikgu. Dah, okay.
Okay, jadi graf dia, okay, poligon kekerapan, skala dia bagi 2 cm kepada 5 markah pada paksi mengufuk. Kita guna titik tengah ni lah. Okay, kita guna titik tengah ni. Kemudian 2 cm kepada 1 orang murid pada paksi mencancang. So skala dia 1, 2, 3 lah. Kita guna kekerapan. Kekerapan dan titik tengah untuk poligon kekerapan. Okay, jadi kita boleh lukislah. Skala dia mengufuk 1, mencancang 1, mengufuk 5. Okey. Tandakan titik, plotkan titik, sambungkan garisan guna pembaris. Poligon kekerapan mesti guna pembaris. Kalau freehand salah. Okey, dapat nampak markah kat sini. Okey, sudah. Dah? Belum? Dah cikgu. Okey, so hari ni kita masuk bab yang last tu, sukatan serakan 7.2. Okey, hari ni part 1 je lah sebab dia panjang sikit. So kita masuk bahagian pertama je dulu. Dua benda lah kita akan belajar cara nak cari julat antara kuartil, varian dengan sistem piawai dan juga plot kotak. Okay, benda ni awak dah belajar masa form 4. Okay, tapi form 4 ialah data tak terkumpul. Okay, untuk form 5 ni sambungan dia untuk data terkumpul pula. Okay, cara ini kalau ingat balik, ini masa form 4 awak guna ni. Nak cari julat, nilai cerapan terbesar atau nilai cerapan kecil. Julat antara kuartil 3 tolak kuartil 1, ni variance, ini formula dia. Okay, guna salah satu mana-mana yang awak nak guna. Sistem piawai pun, punca kuasa 2 bagi variance. Ini dah belajar masa form 4 dulu. Okey, untuk data terkumpul pula, dia sebenarnya lebih kurang je ni. Tak ada beza pun dengan data tak terkumpul. Cuma beza kalau nak cari julat. Okey, ini untuk yang sekarang form 5. Okey, untuk cari julat, kita guna titik tengah bagi kelas tertinggi, tolak titik tengah bagi kelas terendah. Sebab kita tak ada data macam tak terkumpul tu. Kita ada nombor bulat-bulat. Yang ni kita ada kelas. So nak cari julat kita kena cari titik tengah dia. Titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah, itu julat. Nak cari julat antara kuartil sama je formula dia, kuartil 3 tolak kuartil 1, cuma kita kena cari daripada graf OGIF. Okay, nak cari julat antara kuartil kita kena buat OGIF. Lukis OGIF, daripada graf kita cari kuartil 3 tolak kuartil pertama. So dapat jawapan. Okay, variance sistem piawai sama je formula dia dengan data tak terkumpul, cuma yang bezanya nilai ni. F tu kekerapan sama, X kalau data tak terkumpul tu ialah data dia, tapi dekat sini data terkumpul kita guna titik tengah bagi selang kelas. Okay, kemudian yang lain samalah. Yang beza X ni je lah, X yang ini je. X tu adalah titik tengah selang kelas. Okay, kita tengok macam mana nak cari. Okay, contoh 9 ni, Pak Hamidi telah mencatatkan jisim buah nanas yang dipetik dari kebunnya. Okay, jadual kekerapan dan OGIF yang berikut menunjukkan data yang diperolehi. Tentukan julat dan julat antara kuartil bagi data tersebut. Okay, nak cari julat tadi formula dia ialah titik tengah kelas tertinggi, maksudnya titik tengah yang ini, tolakkan dengan titik tengah yang terendah. Itulah nak cari titik tengah. Macam gini je lah. 900 tambah 999 bahagi 2, tolakkan dengan 400 tambah 499 bahagi 2. So awak akan dapat jawapan dia ini. Okay, itu cara nak cari julat. Julat titik tengah kelas tertinggi tolak titik tengah kelas terendah. Okay, nak cari julat antara kuartil pula, okay, dia dah lukis OGIF. So bila dia dah lukis OGIF, senanglah. Kita tak payah buat OGIF lah, kita hanya cari kuartil ketiga dengan kuartil pertama daripada graf ini. Okay, so saya besarkan sikit. So nak cari kuartil pertama 1/4 daripada jumlah data. Jumlah data kalau kita tengok sini dia adalah 80. So 1/4 kali 80 awak dapat 20. Okay, ambil pembaris, tandakan 20 ni turun ke bawah. Okay, cara bacaan ni sama sahaja. Tolakkan, nak tahu berapa satu kotak. Okay, sini kalau tengokkan ini adalah 100. 100 bagi 10, 10. Jadi sini 1.5.
Jadi tambah berapa ni? 10, 15. 599.5 tambah 15, awak dapat 614.5. So kuartil pertama 614.5, kuartil ketiga 3/4 daripada 80, awak dapat 60. Ambil pembaris, gariskan, turun ke bawah. Okay, dia tepat-tepat dekat garisan, so tambah 10 je lah. 799.5 tambah 10, jadi 809.5. Dah dapat kuartil pertama, dapat kuartil 3, tolakkan sahaja. Kuartil 3 tolak kuartil 1, dapat jawapan ni. Boleh faham? Nak cari julat dengan julat antara kuartil? Ada soalan? Cikgu 1/4 tu dapat daripada mana? 1/4 tu sebab kita nak cari kuartil pertama. Kuartil pertama memang 1/4. Kuartil ketiga memang 3/4. Oh, faham cikgu. Okay. Kuartil pertama memang 1/4. Kalau median 1/2. Okay. Ada lagi soalan? Nak cari julat? Julat antara kuartil? Tak ada masalah. Okey, kita tengok latihan ini. Kata ini contoh. Okey, jadual kekerapan di bawah menunjukkan isi padu air dan liter terhampir yang digunakan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah di sebuah kawasan perumahan. Hitung variance dan sisihan piawai bagi data itu. Yang ni nak cari variance dengan sisihan piawai pula. Okey, ingat ya formula dia. Formula dia, yang ini tak ingat boleh tengok rumus. Fx kuasa 2 per dengan jumlah kekerapan tolakkan dengan min kuasa 2. Okey, jadi kalau macam ni, kalau soalan data terkumpul ni, bahasanya kita buat jadual lah, bentuk jadual. Tukarkan dia kan bentuk yang tegak. Okey, kita tambahkan bilangan keluarga ni, kita tahu ni adalah F. Bilangan keluarga ni adalah F. So kita kena tambah kolom untuk X, titik tengah. Kita tambah lagi kolom Fx, F darab X ni. Tambahkan kolom X kuasa 2. Tambahkan kolom Fx kuasa 2. Sebab nak cari variance, kena ada Fx kuasa 2. So kalau awak tambahlah kotak. Yang lain semua turun ke bawah. Kekerapan F ni turun ke bawah. Kemudian tambah kira jumlah kesemua sekali berapa. Titik tengah tambahkan 150 had bawah tambah had atas bahagi 2. So awak dapat ini. Yang lain pun samalah. Okey, yang lain sama je. So awak akan dapat lah. Dapat titik tengah dia. Titik tengah tak payah tambah. Fx pula, nilai F ini darabkan dengan titik tengah. So 8 darab 1545 awak dapat ini. 12 darab ini dapat ini. Dan seterusnya. Dah cari Fx, cari jumlah kesemuanya. Jumlah tambahlah, tambahkan semua ini dapat berapa. Okay, X kuasa 2 pula, titik tengah ni awak kuasa 2 kan. Tekan 1545 kuasa 2 dapat ini. 1645 kuasa 2 dapat ini. Dan seterusnya. Okay, dan Fx kuasa 2 pula, F8 ini darabkan dengan yang kuasa 2. So dapat jawapan dia ni. Okay, dah dapat semua ni, tambahkan keseluruhan dia. Okay, bila dah dapat semua ni, barulah kita boleh jawab soalan. Nak cari variance, kita kena cari min dulu. Okay, min ialah formula dia, jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. So jumlah Fx dah ada kat sini dah. Jumlah ini bahagikan dengan kekerapan, jumlah kekerapan. So dapatlah 183.34 untuk min. Okay, dah dapat min, kita carilah variance. Okay, ni saya tutup. Okay, variance formula ini jumlah Fx kuasa 2 kita dah ada kat sini. Bahagikan dengan jumlah kekerapan. Tolakkan dengan min. Min kita dah ada kat sini. Kuasa 2 kan. Okay, nak ambil yang atas ni pun boleh, ambil yang bawah ni pun boleh. Okay, mana-mana boleh. So tekan kalkulator awak dapat. Ini kita bundakan kepada 2 tempat perpuluhan. So dapatlah 229.19. Okay, sisihan piawai pula ialah punca kuasa 2 dia. So punca kuasa 2 jawapan tadi, awak dapat ini.
Bundarkan kepada dua tempat perpuluhan. So jawapan dia ini. Boleh? Yang ini kena banyak kira lah. Okay, dia ada rumus, so hanya ikut rumus saja. Yang penting jangan salah kira je. Okay, ada soalan tak ini? Ada apa-apa pertanyaan sebelum kita pergi latihan? Cikgu, FX tu maksudnya bilang kekerapan kan? Fx ni kekerapan darabkan dengan titik tengah. Oh, faham. Darabkan. Okay. Okay, data terkumpul ni sesuai lebih senang kita buat jadual nak kira jawapan. Okay, kalau tak buat jadual nanti kita pening. So kita buat jadual. Okay, kita tengok latihan. Okay, 7.2 ini suruh buat cari julat dengan julat antara kuartil. Okay, tapi yang ni saya tunjuk julat antara julat sahajalah sebab julat antara kuartil kena lukis. Kena lukis graf. Okay, sekejap mana pen. Okay, kita nak cari julat. Macam mana nak cari julat? Tadi julat macam mana nak cari? Kelas tertinggi tolak kelas terendah. Titik tengah kelas tertinggi, titik tengah yang ini tolakkan dengan titik tengah kelas terendah. So nak cari titik tengah yang kelas tertinggi, maksudnya 110 tambah 129 bahagi 2. Tolakkan dengan yang terendah 30 tambah 49 bahagi 2. So berapa dapat? 169. Oh, dah kira direct dah. Yang pertama yang dapat berapa? Saya tak kira pertama, saya kira direct terus. Yang tu dapat 119.5. Tak sama, lain. Yang ni dapat 119.5. 119.5 tolakkan dengan 54.5. 54. Saya kira dapat 54. 54 mustahil sebab dia antara paling banyak pun 39.5. berapa? 39.5. 39.5. Kalau awak tekan kalkulator buat yang kalau tekan direct buat kurungan dulu tau, yang atas ni tambah dulu. Kalau tak nak kurungan tambah dulu sama dengan baru bagi 2. Baru tak salah. Okay, so jawapan dia akan jadi 80. 80. Okay, so julat dia adalah 80. Okay, julat antara kuartil awak kena cari dia punya, kena buat jadual barulah. Buat jadual yang 4 kotak tu. Okay, sebab kita nak cari julat antara kuartil, kita kena buat OGIF. Nak buat OGIF, kita kena ada apa? Titik tengah. Titik tengah dengan Sempadan bawah. sepadan bawah ke? Atas. Pada atas kan? Okey, titik tengah. Titik tengah. Titik tengah ke? Bukan. Bukan titik tengah. Nak buat OGIF kita kena ada Kekerapan longgokan. apa dia? Kekerapan longgokan. Kena ada kekerapan longgokan dengan sempadan atas. Okey, 2 ni lah kena ada. So, jadi awak kena tambah lagi 2 kolom. Kolom kekerapan longgokan dan juga ke kolom sempadan atas. Kena tambah 1 kelas yang baru. 1 kelas yang baru sebelum 30 hingga 49 ni. Maksudnya 20 hingga 39 lah. Kekerapan yang kosong. Okey, dah dapat lukis graf, cari kuartil 3, kuartil pertama, tolakkan. Okey, so saya tak tunjuklah kat sini sebab nak kena lukis graf. Susah, tak ada kata graf kat sini. Okey, kita tengok latihan yang kedua. Hitung variance nasihat piawai bagi setiap data berikut. Berikan jawapan betul kepada 2 tempat perpuluhan. Okey, yang ini saya dah buat kotak siap-siap. Okey, masa minit kekerapan ni adalah F. Okey, ini adalah F. Titik tengah X, Fx. So kita kena isi ni. Titik tengah yang ini akan jadi apa? 0.2.
0.2 salah. Ingat dia tengah-tengah antara 1 dengan 2. Dia tak 1.5. 1.5. Yang bawah ni akan jadi 3.5. 3.5, 5.5, 7.5, 9.5 dan juga 11.5. Okey, kemudian yang ini pula berapa dapat? Darab kat Fx ialah F darab X. 15 darab 1.5. Berapa? 22.5. 22.5. Yang bawah 70. 70. Bawah dia pula 154. 154. Bawah lagi 262.5. 262.5. Yang bawah 285. 285. Okey, yang last sekali. Berapa? 276. 276. Okey, X kuasa 2 pula. Titik tengah kuasa 2. 1.5 kuasa 2 jadi 2.25. 2.25. 3.5 kuasa 2 jadi 12.25. 12.25. 5.5 kuasa 2 30.25. 30.25. 7.5 kuasa 2 56.25. 6.25. 9.5 kuasa 2 90.25. 90.25. Yang last sekali 132.25. 100. 32.25. 32.25. Okey, kita isikan kolom yang terakhir. F X kuasa 2. F yang sebelah sini kekerapan darabkan dengan titik tengah kuasa 2. So berapa dapat? 15 darab 2.25. Berapa? 15 darab 2.25? 33.75. 33.75. Okey, yang kedua 20 darab 12.25. 245. 245. Yang ketiga 28 darab 30.25. 847. 847. Terusnya 35 darab 56.25. 1000 ke cikgu? 1968.75. Betul, 1968.75. Okey, yang seterusnya 30 darab 90.25. 2707.5. 707.75. Okey, last sekali 2707.5. 707.5. saya salah ke? Yang atas tu 0.5. 0.5 bukan 75 Bukan. Sekejap saya padam. Okey. 7.5.
Alah, pen lain dah ni. Kena tekan kat sini juga. Okey, betul. 5 Okey. Okey, bawah. 3,174. 174. Tak ada point? Tak ada. Tak ada. Okey, so sekarang kita cari jumlah keseluruhan kekerapan. Jumlah kekerapan jumlah F sama dengan berapa? Tambahkan semua ni. Satu, 28. Kalian semua dapat sama? Kenapa saya kira lain? 152. Sorry cikgu, saya terlupa nak tambah 24. 152 saya dapat 152. Okey, jumlah Fx. Tambahkan semuanya. Berapa dapat? 1,070. 1,070. Okey, yang last kali ni tambahkan semua sekali. EFX kuasa 2 ni jumlah Fx kuasa 2. RM8,975. 8,970. 5. 5. Kenapa saya dapat 6? Saya salah kira ke? Awak semua dapat 5 Saya dapat 6. Saya dapat 8,976. Saya dapat 6. 6. Saya kira lagi sekali. 47,1968.75 tambah 2707.5 tambah 3174. 8,976. Saya pun dapat 6 cikgu. Okey, ada tu salah tekan mana-mana dia dapat 5 tu. Okey, 6. 8,976. Okey, dia dapat semua maklumat dekat jadual. So kita boleh kira lah. Nak kira variance, kita kena tahu mean dulu berapa. Okey, kita kira mean dulu. Mean, apa simbol dia yang ini ni. Formula dia ialah ini. Okey, kita dah ada nilai EFX ni 1070. Bahagikan dengan jumlah kekerapan 152. So berapa dapat? Okey, jawapan kita ambil 4 tempat perpuluhan. 4 atau 3 lah. 4 lah, senang. Lagi banyak, lagi bagus. Jawapan akhir baru kita bunda kepada 2. So nak kira ni kita ambil 4. So berapa jawapan awak? 7.0394. 3, 95. 95. Sebab belakang 4 tu adalah 7. So kita bundakan. So 0.395. Okay, mean dah dapat. Kita boleh cari variance. Okay, variance. Formula dia EFX kuasa 2 bahagikan dengan jumlah kekerapan. Tolakkan dengan min kuasa 2. So EFX kuasa 2 kita dah ada 8,976 bahagi dengan jumlah kekerapan 152. Tolakkan dengan min. Min awak nak ambil yang ini boleh ataupun awak nak ambil yang ini pun boleh. So mana-mana lah. So katalah saya ambil yang ini lah. Kuasa 2.
So apakah jawapan dia? Okay, ambil 4 tepat puluhan juga. Saya dapat 9.498. Kalau 4 perpuluhan jadi berapa? 4 tepat puluhan 9.498. Kosong. Satu. Satu benda. Sebab belakang kosong tu 7 kan. So lebih 5 kita kena tambah 1. Jadi 9.4981. Jadi dia punya sisihan piawai jadilah variance simbol dia macam ni. Ada kuasa 2. Sisihan piawai kita ambil je punca kuasa 2, variance sini 9.4981. So berapa dapat? Tiga poin 081. 3.08 Dua. 9. 2. Okay, 3.082. Dia nak 2 tepat puluhan. So sekarang ni 3 tepat puluhan. Jadi bukan 3.082 lah. Jawapan dia adalah 3.08. 8. Sebab dia nak 2 tempat perpuluhan. So jadi sini dah cukup 2 TP, 2 tempat perpuluhan. So ini dah jawapan dia. Okay, variance pun yang ni kita kena bunda lagi. Sebab dia nak 2 tempat perpuluhan, so dia akan jadi berapa? 9.498. 498, 3 tempat perpuluhan, kita nak 2 tempat perpuluhan. So dia kat sini. 9 belakang dia 8, kita kena tambah 1, so dia akan jadi Kosong. apa kosong? Apa Ya, jawapan dia? itu. 9 point? 50. 50. Okay, lepas titik perluhan, kita tak baca 50, kita baca nombor dia je, 50. Okay, so ini jawapan dia 2 TP. Okay, ingat nak cari variance, kalau awak ambil yang banyak. Jangan ambil yang sikit, nak cari dia punya sisihan piawai. Okay, baru jawapan dia lebih tepat lah. Okay, selesai. Boleh faham cara nak cari? Ada lagi satu. Okay, ni cara nak cari variance dengan sisihan piawai lah. So dah habislah yang ni. Saya harap boleh buat lah. So kita nak tengok kepada yang ni pula. Ya, tadi ada soalan tak? Okay, kalau tak ada, tak apa, nanti awak buat latihan lah. Okay, ni untuk last untuk hari ni. Bagaimana membina dan mentafsir plot kotak bagi satu set data terkumpul. Okay, nak bina sama je macam masa form 4 belajar untuk data tak terkumpul. Untuk data terkumpul pun mesti kena ada 5 benda lah. Mesti kena ada nilai minimum, kuartil pertama, median, kuartil ketiga dan juga nilai maksimum. Okey, sama macam histogram dengan poligon kekerapan, blok kotak pun dia ada bentuk taburan dia. So kalau taburan simetri, awak boleh tengok dekat bacaan ni lah yang kuning ni. Saya tutup je. Okey, untuk A ni taburan simetri ni, garis median berada di tengah-tengah kotak. Okay, saya buka tanda terang. Okey, garis median ni berada tengah-tengah kotak. Bila saiz antara kuartil pertama dan kuartil 3 ni dengan median sama saiz dia. Dan sungut yang ni, sungut yang kat line ni sungut sama besar. Okey, lebih kurang sama saiz. Itu taburan simetri. Simetri samalah. Taburan pencong ke kiri ni pula, garis median memotong kotak dia tak sama saiz. Dia potong sebelah kiri lebih besar. Kalau dia potong sebelah kiri lebih besar, dia adalah pencong ke kiri. Okey. Kalau pencong kanan samalah, dia potong, median tu potong kanan tu lebih besar. So dia panggil pencong ke kanan. Tapi kalau dia potong sama, tapi dia saiz sungut dia tak sama. Ni kita tengok pula.
Sungut kiri dan sungut kanan mewakili skor di luar median jika kotak dibahagi dengan saiz yang sama. Yang tengah-tengah ni, median tengah-tengah. Tapi dia berada sebelah kiri ke sebelah kanan ni, kita tengok pada sungut. Kalau sungut sebelah kiri lebih panjang, maka dia pencong ke kiri. Kalau sungut yang sebelah kanan lebih panjang, maka dia adalah pencong ke kanan. Mudah je kan? Nak kenal. Mula tengok dulu saiz. Kalau saiz dia sama, baru kita tengok pada sungut. Okey. Contoh dia. Okey, ogive di sebelah menunjukkan jisim dalam gram bagi 90 biji belimbing yang dicatatkan. Okey, bina satu plot kotak berdasarkan ogive tersebut. Dia bagi ogive sahaja, kita nak buat plot kotak. Okey, senang aja. Mula-mula nak buat plot kotak kan ada 5 benda ni. Nilai minimum yang paling kecil ni 80. Nilai maksimum yang paling tinggi ni 90. Kuartil pertama sama macam biasa, kira 1/4 daripada bilangan jumlah data ni 90. So dapat 22.5. 22.5 berada dekat sini. Okey, ambil pembaris, gariskan, baca bacaan kat bawah ni. So awak akan dapat 116. Okey, jadi kuartil pertama 116. Kuartil kedua 1/2 daripada 90, 45. So tengah-tengah, ambil pembaris, gariskan, baca bacaan kat bawah ni. Awak akan dapat 123. Kuartil ketiga sama juga, 3/4 daripada 90. So awak dapat 67.5. 67.5 ada kat sini. Gariskan, so bacaan ni adalah 128. Dah dapat ini, kita boleh buat plot kotak. Plot kotak macam biasalah. Okay, buat skala dia. Skala dia kita ambil je skala yang bawah ni. Okay, ambil skala bawah ni. Pastikan jarak dia sama. Okay, tandakan nilai minimum kuartil pertama. Ni dia lupa tanda kuartil kedua ni. Median dia lupa tanda ni. So saya buatlah. Kau tak nampak ni. Okay, ini median dia. Okay, ini kuartil ketiga dan ini nilai maksimum. So sambungkan. Yang ni buat kotak. Okay, so dapatlah dia punya plot kotak. Okay, so seterusnya nyatakan bentuk taburan data tersebut. Kalau tengok ini, sebelah kiri lebih besar kan? Jadi apa nama ni? Apa nama dia? Nama taburan ni. Pencong ke kanan. Ke kanan ke? Kalau kiri lebih besar, dia adalah pencong ke Kiri. kiri. Okey. Kalau tengok sungut pun, sungut sebelah kiri lebih besar. Okay, so dia adalah pencong ke kiri. Okay, nampak taburan pencong ke kiri. Okay, kalau awak tengok sebenarnya, kalau kita letakkan plot kotak ni dengan ogive ni, kita akan dapat bentuk dia macam ini. Okay. Ni kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga, sebenarnya macam ni bentuk dia. Ini nilai minimum, nilai maksimum. Okey, kita boleh buat je pada graf yang sama dengan ogive. Okay, selesai. So yang last ni. Ogive di sebelah menunjukkan bilangan unit tenaga yang digunakan oleh 80 isi rumah dalam satu bulan tertentu. Bina satu plot kotak berdasarkan ogive tersebut. Ini saya dah besarkan graf dia. Jadi nak bina plot kotak, kita kena cari nilai minimum. Nilai mini berapa? Berapa nilai minimum dia kat sini? 50. 50. Kemudian kita kena tahu nilai max. Nilai maksimum dia berapa? 450. 80. Tak, betul lah 450. Tak. 450 kan cikgu? 450. Lepas tu kuartil pertama. Satu per 4 daripada sini adalah 80. So dapat berapa? 20. 20. Jadi ambil pembaris, buat garisan dekat 20 tu. Okey, baca bacaan dia. Berapakah bacaan dekat sini?
Okay, cara nak cari sama je. 200 tolakkan dengan 150. Bahagikan dengan berapa kotak kat sini. Sini ada 5 kotak je. So, jadi jawapannya 200 tolak 150, awak dapat 50. 50 bahagi dengan 5, jadi awak akan dapat satu kotak tu adalah 10. Kalau tengok ni tengah-tengah. Jadinya maksudnya 2.5. 2.5 darab dengan 10 akan jadi 25. 25. Jadi berapakah bacaan dekat sini? 125. 125 tak? 175. Ya, 150 tambah 25, 175. Oh, 9 Okey, 175. Okey, sekejap saya buka kelas untuk anak saya kejap. Awak cuba kira median dengan kuartil ketiga. Cuba cari dulu. Okey, dah dapat dah cari kuartil kedua. Median. Dah dapat ke? Tunggu saya juga. 1 per 2 kali 80 dapat? 40. So 40 berapa dia punya ni? Kita tengok 40. So apakah bacaan dia? 225. 225. Okey, 200 tambah 25 dapat 225. Kuartil ketiga. 3 per 4 darab 80. Awak akan dapat berapa? 60. 60. So ampun baris, sambungkan titik-titik dekat 60. So berapakah bacaan dia? Okey, 3 kotak tepat. Maksudnya kita tambah dengan 30. Jadi berapa? 250 tambah dengan 30. 28. Jadi 280. Okey, jadi kita dah boleh, dah cukup 5 maklumat ni, kita dah boleh lukis blok kotak. Okey, saya buat dekat sini je lah, dekat graf ni juga. Okey, so kita tandakan titik minimum kuartil pertama, kuartil kedua, kuartil ketiga dengan nilai maksimum. Lepas tu kita sambungkan saja. Oh, kenapa ni? Awak dia padam. Kenapa tiba-tiba padam ni? Okey, so dapatlah plot kotak dia. Kita dapat bentuk macam ni. Okey, kita dapat bentuk macam ni lah. So B seterusnya nyatakan bentuk taburan bagi data tersebut. Apakah nama bentuk taburan ini? Apa nama taburan ni? Taburan apa? Kalau kita tengok saiz dia, simetri dia ni macam lebih kurang. Seragam. Tapi kita boleh nampak yang mana lebih besar. Seragam salah tak cikgu? Dia seragam tak ada. Tak ada seragam. Dia sama ada simetri
Pencong kiri atau pencong kanan? Simetri. Ini tak simetri sebab tengok sungut dia tak sama saiz. Pencong kanan. Pencong kanan. Okey, taburan pencong sikit ke kanan. Kita nampaklah pencong kanan lah. Kalau kita tengok saiz sebelah kanan ni lebih besar. Sungut sebelah kanan pun lebih panjang daripada sebelah kiri. So ialah pencong ke kanan. Okey, so selesai. Simetri mesti kena sama, kiri kanan kena sama. So sekarang ni tak sama. Okey, walau tengah sama kita kena tengok juga sungut dia. Okey, so selesai dah. Boleh faham Untuk hari ni sampai sini je lah. Ada lagi 2. Untuk tajuk surat kata syarikat ada lagi 2 benda yang kena tahu. Tapi itu kita belajar nanti hari minggu depan lah. Boleh? Ada apa-apa soalan? Cikgu, kalau Ya. dalam 280 tu maksudnya 300 tolak 250. Betul tak? Yang mana? Yang kuartil ketiga tu. Kuartil ketiga sekejap. Saya tengok balik. Kuartil ketiga ni. Kenapa dapat 280? Okey, sebab sini dia kotak yang ketiga. Saya besarkan balik. Okey, dia kotak yang ketiga. Okey, kita tahu satu kotak ini 10 sebab 5 kan. 50 bagi 10 jadi bagi 5 jadi 10. So sini ada 30. 250 tambah 30 dapat 280. 30 tu sebab kotak dia tu. Sebab ini berada pada kotak yang ketiga. Sini 10, 20, 30. So tambahlah dengan 30. Maksudnya kan ni 250, sini 260, 270, 280. Oh, faham tu. Okey. Okey, ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Ada siapa-siapa nak bertanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada homework kamu. Homework buat kena buat. Tahu tak buat awak tak faham. Okey, awak buat daripada muka surat. Muka surat 100. Seratus 171 tu cari julat dengan julat antara kuartil. 173 itu cari variance dengan sesame piawai. 175 dan 176 tu buat blok kotak. Okey, buat sampai 176. Muka surat 170 hingga 176. Okey, ni semua apa yang kita belajar hari ni lah. Okey, kalau awak tak faham nanti boleh PM saya lah. Okey, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, kita boleh bersurai lah. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Terima kasih. Sama.